Tes. Okey, suara masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam atas nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabat dan para pengikutnya sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah, hari ini kita sambung siri kuliah kita yang seterusnya yang sepatutnya kita buat di Menara Telekom Malaysia. Kelas kita kat Muslimat, cuti pun kita panjang. Kelas kita terakhir 16 hari bulan 3 2021, dan pada kira-kira hari ni dah masuk bulan Jun, bulan 6, 3 bulan kita ni. Ala kullin, alhamdulillah, ala kulli hal, yang telah Allah Subhanahu wa taala rezekikan kepada kita kesempatan masa ni. Jadi bolehlah kita gunakan untuk membaca sedikit daripada mutiara nasihat untuk diri kita selaku hamba kepada Allah dan umat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Justru kita ni, tugas kita paling utama itulah, nak menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Cerita kita nak menjadi hamba Allah menerusi petunjuk Rasul, tak lain dan tidak bukan. Mungkin kekurangan banyak dalam diri kita, betul, kita ni banyak kekurangan, jauh lagi dari sifat kesempurnaan. Akan tetapi biarlah amalan kita sederhana. Al-iqtisadu fi sunnah khairun min al-ikthar fil bid'ah. Buat sikit tapi menepati sunnah lebih baik daripada kalau banyak pun bukan sunnah. Yang ini tidak sama dengan apa yang diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana kita sebagai ahli sunnah mengetahui dan mengatakan bahawa syarat untuk amalan kita diterima dua perkara. Syarat untuk amalan kita diterima dua perkara. Syarat paling utama ialah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Buat amal tidak ada riya, tidak ada syirik, buat kerana Allah Subhanahu wa taala. Yang ni payah melibatkan hati kita, melibatkan kecenderungan kita, melibatkan pandangan manusia, tapi kita nak jaga keikhlasan. Allahu akbar. Semoga Allah Subhanahu wa taala jaga hati kita. Kadang-kadang kita depan kamera ataupun depan orang ataupun depan pandangan manusia, okey, tapi keikhlasan itulah nilai dia sangat besar. Nak bukti itu Allah. Macam kita kata kita dalam Ramadan, semua orang mendakwa keikhlasan, buat ibadat kepada kerana Allah. Tapi bila habis Ramadan, hilang habis semua amalan tu. Rupa-rupanya kita buat amal kerana Ramadan, bukan kerana Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau betul ikhlas kerana Allah, di bulan-bulan lain selain daripada Ramadan, Allah tetap ada. Allah tetap wujud. Allah tetap melihat kita. Allah tetap memerintahkan. Amalan yang kita buat dalam Ramadan, maka perintah yang sama ada di luar Ramadan. Cuma begitulah masalah hati. Nak cari keikhlasan betul-betul kerana Allah Subhanahu wa taala sehingga akhirnya amalan itu berpanjangan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengikhlaskan hati kita, mengikhlaskan hati kita. Syarat yang kedua ialah beramal ni kena tepat seperti mana yang diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama ada dari sudut semua sudut agama. Akidah sama dengan Nabi, ibadat sama dengan Nabi,
Sebab itu kita dalam bab ibadat, kita ada istilah tauhidul ibadah, tauhid ibadat. Tauhid ibadat ni syarat pertama ikhlas tu ialah tauhid ibadah, mengikhlaskan diri, mengesakan Allah dalam niat, mengesakan Allah dalam tujuan. Kita buat ibadat tu tujuan dia hanya kerana Allah, jangan kerana selain Allah. Yang kedua, dah beramal ni ialah sesuai ittiba' sunnah, sesuai dengan petunjuk yang diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ulama ya rabbani, ulama-ulama yang benar mengajak manusia kepada Allah adalah ulama yang mewarisi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita kata al ulama warathatul anbiya, ulama pewaris Nabi. Maknanya dia mewarisi kerja Nabi dan dia mewarisi bahan yang Nabi guna ataupun yang diajar oleh Nabi untuk umat dia. Kalau kita kata kita bawa sendiri Islam acuan kita, maka bukan pewaris Nabi. Islam acuan Nabi, kita ambil acuan Nabi, barulah dia jadi ulama pewaris Nabi. Dan bila kita ajar kepada masyarakat sesuatu menepati sunnah Nabi, bukan kerana kita nak memenangkan A, B, C atau tak, kerana inilah syarat amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak amalan kita, walaupun kita buat dah, kita sedar amalan kita ni sedikit saja. Nak banding orang lain yang Masya Allah, amalan kita sedikit, tapi biarlah sedikit tu menepati sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana itu para ulama yang rabbani, kerja dia nak jaga keaslian agama ni, keaslian agama biar sama seperti yang kita warisi daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk itu iblis datang membawa talbis, penyakit. Yang hari ni topik yang kita nak bicarakan ialah talbis iblis terhadap para penceramah, pemberi nasihat dan penutur kisah. Maksudnya, macam mana iblis datang merosakkan agama melalui jalan mereka, merosakkan masyarakat melalui jalan mereka. Dan iblis merosakkan mereka padahal mereka adalah orang yang mengajak manusia kepada kebaikan. So, ini fokus kita pada hari ini. Topik kita hari ini, talbis iblis terhadap para penceramah, pemberi nasihat dan penutur kisah. Maknanya kita ahli ceramah dah ni pun belum selamat daripada talbis iblis. Semisal saya, semisal asatizah kita belum selamat daripada talbis iblis. Semoga Allah Ta'ala menjaga kita semua. Dan kita minta semua para jemaah, para pendengar yang mengikuti kuliah kita, doakanlah para asatizah kita, doakanlah para ilmuwan-ilmuwan kita yang menghadapi banyak sangat rintangan, talbis, cubaan, termasuk daripada golongan manusia sendiri pun. Tapi cubaan hari ini terfokus kepada talbis iblis terhadap penceramah. Baik, tanpa mengelengahkan masa, kita baca. Ibnul Jauzi rahimahullah berkata, pada masa lalu yang menjadi penceramah dan pemberi nasihat adalah para ulama dan ahli fiqh. Orang dulu yang bagi ceramah ni betul-betul ahli fiqh, betul-betul orang yang alim ulama yang memberi nasihat. Bukan main-main. Mana kalau orang tanya dia, boleh tak cuba bagi nasihat kepada kami? Dia akan kata, saya belum layak lagi nak bagi nasihat. Kita jom pergi dengar ulama-ulama besar. Sebab apa? Dulu yang bagi nasihat di majlis-majlis ilmu ni ulama-ulama besar. Boleh jadi pertama kerana dulu ulama ni banyak. Dulu ulama ni Masya Allah banyak zaman-zaman dulu. Zaman salafus salih. Sahabat-sahabat, orang yang hebat-hebat, tabi'in yang hebat-hebat. Mereka ni ramai dan mereka yang sehingga yang kecil-kecil ni malu nak bagi nasihat. Saya ingat waktu duduk di Madinah dulu, masyayikh kami kadang-kadang cemburu
cemburu dengan pelajar-pelajar. Guru-guru kami cemburu dengan pelajar-pelajar. Sebab apa? Sebab dia kata, kami di sini nak mengajar, orang mari dengar ceramah kami ni sikit. Sebab apa? Orang yang alim daripada kami lagi ramai. Padahal dia guru kami. Banding kamu, dia kata, sebab tu dia kata, baliklah, berdakwahlah. Sebab di sana medan dakwah kamu banyak. Walaupun kita peringkat anak murid, mula jadi follower kita, follower ataupun orang dengar kuliah kita, orang ambil manfaat daripada kita, lagi ramai daripada orang ambil manfaat daripada guru kita. Tapi insya-Allah lah guru tu dapat pahala juga lah, moga dia lah yang mengajar kan. Cuma dia kata apa? Dia kata orang medan dakwah kamu banyak. Sebab apa? Sebab di kalangan masyarakat kamu yang keluar untuk mengaji. Orang lain duduk sana. Kalau Syekh di Madinah kata apa? Kami sini guru-guru ramai. Masyayikh ramai. Jadi dia ni tahap guru, kita ni tahap anak murid, tapi berada di Medan, kita lagi ramai anak murid daripada dia. Sebab apa? Sebab pak kita ni tak ramai ulama, sedang ramai ulama. Boleh faham? Okey. Jadi zaman dulu, orang yang bagi peringatan, tazkirah, semua orang-orang alim, orang fiqh pertama, sebab mungkin ramai. Yang kedua, sifat ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak berani nak kata apa yang dia tak tahu. Orang-orang yang beriman, bertakwa, bila dia tak tahu, dia tak berani. Hatta sahabat-sahabat dulu ditanya masalah, dia kata aku harap ada sahabat lain tolong jawab. Tapi zaman kita berbeza. Sehingga zaman dulu, oleh kerana nilai majlis ilmu tu hanya diisi oleh orang-orang yang hebat, maka itu Abdullah bin Umar pernah hadir di majlis Ubaid bin Umair. Lantas Umar bin Abdul Aziz pun pernah hadir di majlis sang pemberi nasihat. Sehingga khalifah mari duduk dalam majlis ilmu. Orang alim lain pun duduk dalam majlis ilmu. Sebab apa? Sebab hebatnya majlis ilmu. Namun kemudian, ni pak kita, bukan zaman realiti. Ibnu Jauzi sebut ratusan tahun dulu, pula ni lagi berat. Namun kemudian peranan mulia ini menjadi hina ketika orang-orang jahil berani mengambil alih. Orang jahil pun tengok, setakat ngajar macam tu aku pun boleh. Tambah-tambah pula ada keuntungan di situ. Tak apa. Dia pun Jumaat majlis kata, ustaz tak ada orang lain dah ni. Apa ustaz ceritalah gapo pun, yang penting kita ada orang kuliah antara maghrib dengan isyak tu. Yang penting kita tak kosong, nak cari ustaz lain pun tak ada dah. Ustaz isilah, cakaplah apa-apa pun. Jadi permintaan pun wujud, orang ni pun wujud, dua-dua tu wujud. Akhirnya orang-orang yang jahil diberi peluang untuk mengisi majlis ilmu. Sehingga bila dia mengajar, dia hanya cerita je. Buka kitab satu baris je kitab baca. Hak lain semua sembah, cerita adik-beradik dia, pakcik dia, cerita zaman tu dia pasah. Habis dalam majlis ilmu tu, masuk habis cerita. Akhir sekali nilai ilmu. Lepas tu tak pagi tadi Dr. Basit cerita, kadang-kadang pergi khutbah tu, orang balik cerita gapo dengan khutbah hari ni. Hak orang dengar berjawab, tak tahu apa, tahulah. Kita dengar tajuk je. Pergi tanya khatib baca khutbah hari tajuk gapo? Dia kata saya je baca je, tak faham juga. Sampai ke tahap tu. Majlis ilmu, khutbah pun sampai jadi gitu. Apatah lagi majlis ilmu yang lain. Jadi peranan mulia tu akhirnya jadi hina kerana adanya orang-orang jahil mengambil alih. Permintaan banyak lah ni, surau-surau masjid. Dulu bukan semua surau ada kuliah. Majlis-majlis besar, masjid utama ada kuliah. Surau-surau ni sekadar untuk semayang fardu kemudian habis. Sekarang ni alhamdulillah semua surau-surau kecil pun ada kuliah. Jadi permintaan ustaz tu jadi tinggi.
Lah ni kalau setiap malam nak isi kuliah, kalau musim kuliah ada lah, tak cukup ustaz. Nah, waktu habis ustaz balik mana pun boleh ngajar belaka. Di surau masjid ni ustaz tu pula ada kuliah subuh, kuliah duha, kuliah zuhur, kuliah maghrib, kuliah isyak, ada belaka kuliah. Jadi nak isi laju mana? Banyak orang paksa isi. Isi tu baiklah, tapi kena ada sifat ketakwaan apabila kita mengisi majlis. Bila orang yang jahil ambil alih, dia pun lepas tu yang wujud ustaz sampul dan sebagainya tu, orang pasal apa gelar siapa, sehingga akhirnya orang-orang yang benar mengajar ilmu yang benar, masyarakat awam pun tak boleh nak beza hak mana betul, hak mana salah. Sebab orang awam dia hanya terima je. Akhirnya kitab ni hak nipis tu pun bertahun-tahun tak habis baca, ilmunya tak ada, boleh gelak ketawa, cerita kelakar dan macam-macam lagi tu. Okey. Tapi sehingga mereka yang memiliki kedudukan tidak lagi mahu hadir di dalam majlis mereka. Orang hak cerdik pandai tak nak hadir dalam majlis ilmu. Justru orang-orang awam dan para wanita lah yang menyukai majlis seperti itu. Suka dengar cerita tu kan, ustaz ni kelakar lah. Dia mula tengok, sukalah ustaz ni dia handsome. Sukalah ustaz ni dia kelakar. Bahasa dia sedap lah. Tapi nilai ilmu sebenarnya, kita tanya apa dia ajar? Adalah. Bukan kita kata tak ada. Tapi bersamanya ada jarum-jarum talbis yang iblis boleh masuk. Para penceramah, pemberi nasihat dan penutur kisah tidak membekali diri dengan ilmu syar'i. Dia tak guna dah ilmu sebenar. Dia lebih suka memilih cerita-cerita atau kisah-kisah yang membuat orang jahil dan awam terkagum. Akhirnya muncullah berbagai macam bid'ah. Akhirnya muncullah berbagai macam bid'ah. Okay. Kami telah menyebutkan kerosakan mereka di dalam al-qusas wal mudzakirin. Di sini kami hanya akan menyebutkan sebahagiannya saja. Jadi Ibnul Jauzi dia ada sebut cerita panjang lebar dalam kitab dia ni. Tapi hari ini dia ambil sedikit saja. Antara fitnah yang berlaku apabila iblis berjaya menipu penceramah pemberi nasihat ialah mereka memalsukan hadis-hadis targhib wa tarhib. Jadi reka hadis palsu. Kebetulan pagi tadi pun kita ada kuliah tentang mustalah hadis. Kalau kita boleh share di sini, kecil rupanya. Boleh share di skrin saya. Okey. Ni. Kita ada hadis palsu tadi. Kita ada cerita tentang hadis palsu, hadis maudhu' lah. Okey. Di mana antara sebab hadis ni mereka hadis palsu, pertamanya faktor pendorong kepada pemalsuan hadis dan golongan-golongan yang terlibat, salah satunya faktor ialah mereka hadis palsu tu mencipta hadis palsu dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah dan mencipta hadis-hadis yang menggalakkan manusia kepada kebaikan dan hadis-hadis yang menakutkan dari melakukan kemungkaran. Mereka ini adalah kumpulan yang menisbahkan diri kepada zuhud dan kesolehan. Maknanya yang reka hadis palsu ni orang yang soleh, orang zuhud, tapi reka hadis palsu. Tujuan mereka kenapa? Supaya manusia buat amal baik. Dia lupa bahawa mencipta hadis palsu adalah dosa besar. Dosa besar. Mereka memalsu. Lalu dia kata apa? Kami bermaksud memberi anjuran kepada manusia untuk melakukan kebaikan dan mencegah dari keburukan. Dia kata kami ni buat ni, reka hadis ni nak suruh manusia baik dan nak cegah manusia buat mungkar. Reka ni adalah azabnya orang meninggalkan solat. Solat zuhur azab dia macam ni.
Solat asar azab dia macam ni. Tinggal solat maghrib macam ni. Tinggal solat isyak. Mari mana hadis ni yang sebut? Lepas tu cerita pula nak buat amal kebaikan. Zikir hari Ahad macam ni. Zikir hari Isnin macam ni. Zikir hari Selasa macam ni. Zikir hari Rabu macam ni. Zikir hari Khamis. Ada pula zikir mengikut hari. Daripada mana benda ni datang? Nabi SAW tak pernah ajar ikut hari. Zikir pagi petang setiap hari macam tu. Baca Quran setiap hari macam gitu. Tapi sekarang muncul amalan-amalan. Okey? Ada zikir-zikir tertentu khas mengikut hari. Kalau puasa Isnin Khamis tu tak apalah, ada dalam sunnah, tapi ni tak ada. Zikir mengikut hari. Bacaan doa azab mengikut maksiat ni. Maksiat tak solat subuh begini, tak solat zuhur begini, tak solat asar. Ada dosa-dosa khusus. Daripada mana datang ni? Okey? Jadi beginilah caranya muncul hadis-hadis palsu. Siapa yang buat? Mereka adalah kumpulan pemberi tazkirah, pemberi nasihat, penglipu lara yang diberikan kesempatan untuk berada di meja-meja kuliah. Ada kawan saya penulis buku 40 hadis popular di meja penceramah, kan? Sebahagian daripada hadis yang popular di meja kuliah bukan hadis. Jadi banyak sangat cerita-cerita palsu, amalan-amalan yang tidak bersumber kepada syariat yang sebenar. Okey, pengkhususan ibadat yang tidak datang daripada Nabi SAW. Kemudian datang pula rekaan selawat macam-macam. Ya, khilaf lah, ada kata boleh tulis selawat, ada kata tak boleh selawat. Tapi ditokok tambah pula dengan kelebihan selawat dia macam ni. Padahal selawat tu rekaan manusia, dia yang buat selawat tu. Dia bagi fadilat khusus kepada selawat tu. Akhir sekali tersebar masyarakat. Kita hak mengajar ni, akhir sekali bila kita kata benda ni Nabi tak ajar, tengok orang nak selawat pun marah. Tengok orang nak berzikir pun marah. Kita nak jaga keaslian agama ni, akhirnya ulama-ulama yang membawa hadis Nabi, ulama-ulama yang cuba untuk menjadi benteng keaslian agama, mereka ditahmah sebagai penghalang masyarakat dari beribadah. Siapa yang tahmah? Ni penceramah-penceramah yang terkesan dengan dakwaan-dakwaan itu. Inilah bahayanya. Akhir sekali dia kena tengok ulama mana follower dia ramai. Dia tak tengok dah, dia hanya ikut ustaz popular. Ustaz ni masuk dalam TV. Ustaz ni masuk dalam radio. Tengok ustaz ni follower dia 1.2 juta. Kamu ada berapa follower? Akhir sekali, nilai kebenaran tidak lagi ditentukan dengan hujjah Al-Quran dan juga As-Sunnah. Ini talbis. Baik, boleh ke tidak mereka hadis palsu tujuan baik? Kita dah kata tadi, tak boleh. Haram, dosa besar. Kerana dengan melakukan hadis palsu, mereka menganggap syariat Islam itu masih kurang dan perlu disempurnakan. Sebab apa? Sebab hak kita buat Islam tak sempurna lagi ke hak Nabi ajar. Kita ajar pula amalan-amalan baru. Hak Nabi siapa nak ajar? Hak Nabi buat ni siapa nak ajar? Zikir pagi dan petang siapa nak ajar? Ada baca ajar zikir, siapa baca tu tak mati. Siapa baca zikir tu, kalau dia baca hari tu tak mati hari tersebut. Sehingga ada orang tu umur dia 300 tahun. Akhir sekali dia mimpi jumpa Nabi. Nabi kata, kamu ni siapa bila nak hidup? Tak nak jumpa ke aku? Esok kali dia bangun tidur, dia tak baca dah zikir tu. Kemudian hari tu juga dia mati. Siapa yang ajar zikir tak mati? Pelik sungguh. Sedangkan dalam hadis Nabi SAW tak pernah ajar baca zikir untuk tidak mati. Tapi Nabi ajar baca zikir untuk sekiranya mati masuk syurga.
Nabi SAW sebut, siapa yang kata raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, kalau baca ni pagi 3 kali, matinya petang masuk syurga. Saya baca di waktu petang, mati sebelum pagi, masuk syurga. Itu hak Nabi aja. So kita ni kadang-kadang bunyi macam hebat, tapi dia bukan daripada agama. Apa hukum dia? Dia telah menokok nambah agama. Dan Nabi SAW kata, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang sengaja berdusta ke atas namaku, maknanya Nabi tak ajar, Nabi tak kata, dia buat satu amalan dan dia kata ni Nabi sebut, dia reka, kalau kita kata dia campak perkataan hina dia tu ke dalam mulut Nabi SAW. Perkataan dia campak dalam mulut Nabi SAW yang mulia, seolah-olah Nabi kata, padahal Nabi tak pernah kata macam tu. Siapa yang berdusta begitu, dia telah menempah tiket dia dalam neraka. Hari ni tuan-tuan yang dirahmati Allah, rekaan hadis ni mudah, boleh jadi semudah ambil kata-kata hikmat, tengok kata-kata hikmat, baguslah kata-kata hikmat, dia pun buat dalam kurungan hadis Nabi. Dia kata hadis Nabi, sedang dia bukan hadis. Siapa yang buat begitu, dia telah berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu satu. Di antara talbis iblis yang lainnya terhadap para penceramah, pengkuliah, adalah mereka sengaja mencari-cari kalimah yang boleh memotivasikan jiwa dan boleh menggairahkan hati. Mereka guna ayat-ayat motivasi dan sebagainya. Mereka membuat berbagai seni bicara, gaya bahasanya macam-macam. Anda dapat melihat mereka mendendangkan syair ghazal. Syair ghazal ni syair cinta. Buat ayat-ayat kemaruk cinta dalam kuliah, sehingga iblis memperdayakan mereka, sehingga mereka berkata, maksud kami adalah tidak lain menasihati agar mereka cinta kepada Allah. Tapi padahal kebanyakan yang datang ke dalam majlis mereka adalah orang-orang awam yang hati mereka sarat dengan hawa nafsu. Kerana ayat-ayat cinta mereka, akhirnya yang jadi adalah tersesat dari jalan, dari cinta Allah. Hanya sekadar bahasa saja, mereka lupa kepada cinta Allah sebenar adalah dengan mengamalkan ajaran, mengikut panduan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berapa ramai orang datang dengan kita majlis ayat cinta Nabi, cinta Rasul. Betul lah cinta Rasul, cinta Nabi. Tapi dalam majlis cinta Nabi itu, berapa banyak sunnah yang diperkenalkan. Sedang Allah Subhanahu wa taala kata, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Kalau betul kamu sayang kepada Allah, cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikutlah aku. Maknanya cinta Nabi yang sebenar adalah dengan mengikut, cinta Allah yang sebenar adalah dengan mengikut petunjuk Rasulnya, iaitulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang terpengaruh dengan gaya bahasa cinta, tapi tidak diajak kembali kepada ajaran yang sebenar. Jadi mereka hanya minat pada duduk, sedaplah bahasa ustaz ni, tapi ilmunya menyimpang daripada jalan yang benar. Okey, so kita tak ukur mana-mana asatidah, tak sebut nama, cuma wujudnya orang-orang begini disebut oleh Ibnul Jauzi, dan realitinya juga ada di zaman kini. Lain, okey, sebahagian dari mereka ada yang menampakkan kesan penghayatan dan kekhusyukan melebihi apa yang ada di dalam hatinya. Penghayatan, khusyuk dia. Bila kita tengok dia berbicara tu, Masya Allah, orang ni khusyuknya. Okay? Hati dia, Masya Allah, nampak. Itu terjadi kerana banyaknya orang yang datang kepada mereka yang tentunya menuntut kepura-puraan. Yang sebenarnya realiti, kalau dia tak kuliah, tak ngajar,
tidak lagu tu pun dia. Yang sebenarnya bila di meja kuliah berubah watak dia. Habis kuliah lain. Sebenarnya mereka menampakkan penghayatan sebab apa? Yang kepura-puraan sebab ada orang datang kuliah dia. Sehingga jiwa mereka pun berusaha mengkreasi. Mengkreasi ni mana? Mencipta, menunjuk-nunjuk tangisan dan khusyuk yang berlebih. Buat, ya Allah, macam cerita ahli motivasi. Kadang-kadang cerita motivasi ni, cerita siapa orang menangis-nangis. Sebagaimana contohlah, ada orang cerita tentang Yahudi tu kan, wanita Yahudi tu, yang Abu Bakar dengan Umar, Abu Bakar suap Yahudi tu. Yahudi tu Abu Bakar suap. Sampai akhirnya Abu Bakar mati. Umar pergi ngita-ngita kepada Yahudi tu. Lepas tu Umar pun masuk. Daripada rumah tu nyapu suap makan. Yahudi wanita tu kata, bukan kamu. Bukan kamu dah. Ataupun Rasulullah dia cerita. Rasulullah dulu, lepas tu baru Abu Bakar kan. Rasulullah dulu baru Abu Bakar. Sampai Rasulullah meninggal, siapa? Rasulullah wafat tu, Yahudi kata, bukan orang yang sebelum ni. Tak, dia kata akulah yang datang. Aku yang datang. Lepas tu bukan kamu. So akhir sekali menangis, tunjuk sifat menangis. Padahal cerita tu palsu. Okey? Rasulullah tak mungkin bagi tahu, tak gigi suat Yahudi, tak dakwah kepada Islam sehingga Yahudi tu tak tahu pun dia adalah Rasulullah. Dan Abu Bakar tak mungkin berdusta kata betul saya lah datang macam ni. Jadi benda-benda macam ni tuan-tuan wujud. Mereka menampakkan kesan penghayatan khusyuk yang lebih. Tujuan apa? Nak menarik manusia, supaya manusia ni seronok dengan kuliah dia. Sesiapa saja di antara mereka ada yang berdusta, kalau betul dia buat reka cerita tersebut, nescaya dia rugi dunia akhirat. Dan sesiapa yang jujur, nescaya maka kejujurannya tidak terlepas dari riak yang menodainya. Malah kadang-kadang dia cerita tu betul, tapi dengan sifat tangisan dia, khusyuk dia tu, akhirnya datang penyakit riak pula dalam hatinya. Di antara mereka ada yang melakukan gerakan-gerakan mengiringi bacaan yang dilakukan. Nada-nada yang mereka perlihatkan apabila di zaman ini menyerupai nyanyian. Kuliah, nasyid pun ada, nyanyi pun ada dalam kuliah. Nyanyi dalam kuliah, nasyid kuliah. Sedangkan sepatutnya dibacakan ayat-ayat Allah, dibacakan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, banyak lagi hadis yang kita tak baca. Kita baca apa tu Lu'lu' wal Marjan tu berapa siri dah, 500 hadis dah. Tu pun rasa banyak lagi hadis yang kita tak baca. Nanti ada rezeki nanti kita baca bacaan hadis pun tak apa dah. Sebahagian ulama dulu kan ada majlis ilmu, majlis bacaan hadis ya. Dia tak syarah panjang. Pasal apa? Sebab dia tahu masa yang dia ada kalau nak baca semua kitab, nak syarah hadis satu-satu, dia kira dia metod dia baca dulu hadis, kita setul sikit-sikit. Macam kalau kita tengok hadis Riyadhus Salihin, banyak hadis dia kan, syarah dia pendek-pendek je. Macam kita Dalilul Fallahin, syarah kepada Riyadhus Salihin tu, syarah dia sikit-sikit supaya apa? Supaya hadis tu sampai. Perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi mulia daripada perkataan kita. Macam kita buat forum, ada tok guru kita. Mesti dah kita cakap sikit-sikit je. Tok guru kita biar cakap banyak sebab kalam tok guru lebih besar daripada kalam kita. Hadis pun lagu tu juga. Sehingga ada setengah ulama tu dia baca bacaan hadis, dia tak syarah banyak pun. Sebab apa? Dia nak bagi hadis tu dibacakan banyak. Okey. Jadi
Sebaliknya, hadis pun tak baca, ayat Quran tak baca, dok menyanyi dia kuliah. Ya salam. Nada-nada yang mereka perlihatkan apabila di zaman ini menyerupai nyanyian, sehingga dia lebih layak dikatakan haram daripada makruh. Sang qari bernyanyi, sedangkan penceramah menyanyikan kisah asmara dengan bertepuk tangan dan kedua kakinya menghentak-hentak mirip orang mabuk. Hal itu membuat jiwa bergelojak serta membangkitkan semangat. Lelaki ataupun wanita berteriak histeria sambil merobek-robek pakaian yang dikenakan. Hal itu terjadi kerana nafsu yang terpendam. Kemudian mereka keluar lalu kata, bagusnya majlis ni, kita rasa puas boleh berteriak, teriak menangis, ya. Lepas tu Tok Guru pula nak menyanyi, dia syair macam-macam. Rupa-rupanya dia macam gini kadang-kadang. Hak ni tidak kuliah pun kadang-kadang doa. Ada seorang menangis sengaja buat, ya Allah kami ampun. Oh baguslah ustaz ni berdoa. Tapi sebenarnya doa yang terbaik adalah doa yang diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni kadang-kadang doa dia tu kerana dia sengaja nak suruh nak gerakkan hati. Lepas tu guna pula doa-doa dalam ayat. Ya Allah, kalau sekira akhir sekali dia melampau dalam doa. Begitulah lebih kurang contohnya. Maksud bagus itu adalah perbuatan haram yang dilakukan padanya. Jadi hak orang kata bagus tu rupa-rupanya hak haram. Nah, yo tuan-tuan. Di antara mereka juga ada yang melakukan seperti yang disebutkan di atas tadi, tetapi dia mendendangkan syair-syair ratapan terhadap orang yang telah mati. Ni biasanya majlis-majlis haul dan sebagainya ni. Cerita tentang orang mati. Tujuannya menggambarkan ujian yang telah dialami lagi menyinggung keterasingan dan orang yang mati dalam keadaan terasing. Dia membuat kaum wanita menangis. Majlis berubah menjadi majlis ratapan kematian. Padahal seharusnya dia mengingatkan untuk sikap sabar di atas kematian orang tercinta, bukan malah mendorong untuk bersedih hati. Lain. Mari pula cerita lain lagi. Di antara mereka ada yang berani berbicara mengenai esensi sikap zuhud dan kecintaan kepada Allah. Perasaan zuhud ni, cerita bab zuhud, bab-bab ni. Terbimbang juga kadang-kadang orang nak cerita, kata kalau bab-bab zuhud ni kena tanya ustaz ni. Dia ni bab-bab zuhud, bab-bab hati ni duduk dia. Bahaya kadang-kadang iblis mari mentalbiskan ke dalam hatinya, sungguh kamu ni termasuk orang yang memiliki sifat zuhud. Jadi bila dia duk cerita sama, iblis kata, kamu sebenarnya zuhud lah. Kerana kamu tidak kuasa menyifati sehingga kamu benar-benar mengetahui apa. Sebab bila kamu cakap tu kan betul-betul seolah-olah kamu ni orang zuhud. Dan kamu telah menempuh jalan yang harus ditempuhi. Jadi iblis kata, kamu ni memang zuhud sungguh lah. Sebab dengar ke kamu cakap tu memang begitulah sebenarnya orang zuhud tu. Cara menyikapi kedok iblis ini, cara mana kalau nak selamat adalah dengan menjelaskan bahawasanya upaya menyifati Allah juga termasuk ilmu. Adapun suluk bukanlah ilmu. Dia sebenarnya ilmu ni bagaimana kita boleh bagaimana kita mengenali Allah Subhanahu Wa Taala dengan ilmu yang sebenar, bukan dengan cara suluk. Kita duduk je dengan sifat zuhud tiba-tiba jadi alim. Tak. Alim ni ialah bila kita tahu apa yang ada, apa yang Allah Taala wahyukan, apa yang ada dalam Quran, tafsirnya macam mana, tu ilmu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita kena tahu macam mana nak membezakan antara ilmu dengan perasaan, hawa nafsu.
Banyak orang pergi hadir majlis macam yang Ibnul Jauzi sebut, sedaplah majlis ilmu ustaz ni, saya rasa khusyuk. Tapi natijah daripada tu, apa yang amalan yang dia boleh buat? Ataupun natijah daripada tu, bandingkan diri dia, apakah dia lebih cenderung kepada sunnah Nabi ataupun dia makin jauh daripada sunnah Nabi? Adakah dia lebih cenderung kepada Quran ataupun dia makin jauh daripada Al-Quran? Okey? Sebab kadang-kadang orang ada majlis zikir, contohnya orang suruh majlis zikir, wah, ustaz ni bagus ngajar, dia ajar zikir sejuta kali. Habis tu bila bahasa nak baca Quran, kan makin jauh daripada Quran. Sibuk dengan zikir dia sampai tak baca Quran. Itu talbis. Sedang kita kena sibukkan diri dengan baca Quran, baca hadis Nabi. Kenapa? Kita duk bimbang kadang-kadang kita ni makin belajar makin jauh dari Quran. Makin belajar makin jauh dari Quran. Jangan tuan-tuan. Makin belajar makin jauh daripada hadis. Akhir sekali yang jadi rujukan kita, kalau orang motivasi tu, yang dia keluar sebut nama tu orang putih je. Keluar nama orang putih tu. Siapa Albert Einstein kau tak tahulah. Siapa keluar apa tu Aristotle kau gapo semua. Jadi keluar perkara yang mulut dia keluar adalah orang-orang Inggeris, orang-orang kafir. Orang kafir, bukan kata cerita tentang alim ulama satu, lebih utama lagi cerita tentang Quran, cerita tentang hadis Nabi. Jadi bezakan mana kuliah yang ada asas kepada ilmu dan mana kuliah yang sebenarnya adalah hanya main perasaan, seronok. Ada yang kata siapa ada, yang kata tak apa ustaz, marilah kuliah, yang penting ada majlis ilmu antara maghrib isyak ni, ustaz cakap lah, bagilah nasihat apa-apa. Betul dah orang yang mengajar tu, tapi bagi orang, betul orang yang minta untuk diisi, minta nasihat tu, tapi menjadi tanggungjawab kepada para pengkuliah untuk mengajar benda-benda yang betul-betul bermanfaat. Sebab itu adalah amanah. Itu dah adalah amanah. Kurang-kurang bila kita baca kitab macam ni, ada kitab yang kita baca. Ni dak cerita, kitab baca satu baris, cerita je. Di antara mereka ada yang berbicara mengenai berbagai bencana dan penyimpangan yang keluar bertentangan dengan syariat Islam. Bencana, penyimpangan yang keluar dan bertentangan dengan syariat Islam. Mereka mengungkap syair-syair kasmaran yang tujuannya adalah memperbanyak histeria di majlisnya, sekalipun didasari oleh ucapan yang batil. Okey. Cukup banyak dari mereka yang memperindahkan ucapan dengan ungkapan yang tidak mempunyai makna sama sekali. Majoriti pembicaraan mereka hanya seputar Nabi Musa dan Gunung Thur, perihwal Yusuf dan Zulaikha. Hampir tidak pernah mereka menyinggung perkara-perkara yang wajib dan tidak pula mencegah manusia dari perbuatan dosa. Cerita bab hukum hakam, cerita bab benda-benda perkara-perkara wajib, perintah-perintah Allah tak ada. Cerita tentang seputar kisah. Cerita Nabi Musa dengan Gua Thur, cerita Nabi Yusuf, Zulaikha. Jika demikian, kapan pelaku zina dan kapan bila pemakan riba tu nak bertaubat kepada Allah? Jika demikian, bila wanita tahu hak suaminya dan dapat menjaga salatnya? Alangkah jauhnya kebaikan syariat tersebut dapat dicapai apabila mereka tetap bersikap demikian. Okey. Jadi kalau dia ni cerita juga bab ni, alhamdulillah. Yang kita bimbang tak ada langsung cerita ni. Amalan-amalan yang dia ajar pun menyimpang daripada sunnah. Mereka mengabaikan syariat, meletakkannya di belakang. Maka jualan mereka pun laris manis. Kerana kebenaran itu memang berat disampaikan, sedang kebatilan sangatlah ringan disebarkan. Akhir sekali kita tak boleh nak sebut, ustaz jangan ceritalah bab bid'ah ni, orang tak suka dengar. Pasal apa? Orang suka dengar cerita-cerita yang ringan. Kita buatlah apa, orang suka, hawa nafsu. Bila kita kata benda ni tak boleh buat ni, Nabi tak ajar, rasa berat, beban.
Bila kita cerita bab tauhid kepada Allah, kita cerita tentang bagaimana rububiyahnya Allah, uluhiyahnya Allah, bagaimana asma' wa sifat, dia rasa berat. Tak ada orang nak dengar kuliah. Orang dengar cerita-cerita sedap, motivasi dengar sedap. Di antara mereka, okey, di antara mereka ada yang mengajak manusia untuk bersikap zuhud terhadap dunia dan melaksanakan salat malam, tapi dia sendiri tidak menjelaskan kepada awam tentang hakikat zuhud dan salat malam, sehingga ada dari mereka yang bertaubat lalu menyendiri dan pergi ke gunung, sementara keluarganya dia meninggalkan tanpa jaminan nafkah. Jadi mengajar bab zuhud, suruh buat zuhud, tapi dia sendiri tak terangkan hakikat zuhud tu macam mana, sehingga bila orang dengar kuliah dia, orang taubat orang tu lari ke gunung, tinggal keluarga. Betul ke Nabi ajar macam tu? Sebahagian mereka menjelaskan kepada manusia tentang perlunya berharap kepada Allah dan tamak atas apa yang ada di sisi Allah, tetapi dia tidak memadukannya dengan sikap yang boleh menjadikan seorang itu takut kepada Allah dan sikap berwaspada. Akhirnya orang-orang semakin berani melakukan kemaksiatan. Dia macam inilah kisah sebagai contoh. Kita tahu orang ni kalau dengar cerita-cerita bab syurga je, dia rasa mudahnya dapat syurga. Sedangkan kita kena padukan, imbang antara cerita tentang syurga dengan cerita neraka, supaya orang rasa takut nak buat maksiat dan orang juga rasa nak buat ibadat. Okey? Kena imbang, pandai. Ulama ni kena pandai tengok bab tu. Okey. Apa yang dia katakan itu didukung dengan kecenderungannya kepada dunia yang terlihat dari kenderaannya yang mewah dan pakaiannya yang mahal, maka dia merosak hati manusia dengan perkataan dan perbuatannya. Rupa-rupanya dia pun cenderung kepada dunia, maka dia cerita tentang syurga, dia tak nak cerita tentang hukum ketakutan terhadap Allah, nak tinggalkan dunia. Rupa-rupanya sebab dia sendiri pun nak kepada benda tu. Kritik terhadap penceramah, pemberi nasihat. Sebenarnya bukan semua penceramah tu macam tu, tapi dia ditipu daya oleh iblis. Boleh jadi seorang penceramah, pemberi nasihat pada awalnya memang ikhlas untuk menasihati orang lain, akan tetapi seiring dengan berlalunya waktu, di antara mereka ada yang hatinya tersusup perasaan cinta kepada kedudukan, sehingga akhirnya dia jadi gila hormat. Indiksi yang dapat dilihat secara kasat mata mudah, yakni jika ada penceramah dan pemberi nasihat lain yang menggantikannya atau membantunya dalam menasihati orang lain, dia langsung menunjukkan tidak suka kepada orang itu. Jadi dia tak suka orang ganti tempat dia. Sebab apa? Takut nanti orang tu dapat pengaruh, bukan dia. Okey, padahal apabila niatnya lurus, nescaya dia tidak akan memperlihatkan sikap benci kepada orang lain yang membantu dirinya dalam berceramah atau menasihati orang lain. Ada orang tak suka orang lain ganti, tak suka. Orang kata, ni nasihat ni daripada tak payah sebutlah ustaz tu kat saya. Padahal kalau betul dia ni nasihat, siapa-siapa penasihat dia suka. Antara lain talbis iblis. Di antara mereka ada yang mencampur baurkan antara lelaki dan wanita dalam satu tempat. Anda melihat kaum wanita ini berteriak-teriak lantaran terbawa emosi, namun si penutur kisah sama sekali tidak menegur, kerana dia berharap akan simpati orang-orang. Pada zaman ini muncul penutur kisah yang jelas-jelas menjadikan cerita sebagai penghidupan. Dengan cerita itu dia meminta belas kasihan penguasa dan mengambil wang dari para tukang pungli, pengutik ni. Dia menjadikan cerita sebagai mata pencarian. Dia cerita je. Cerita tu, dengan cerita dia dapat upah. Dengan cerita dia dapat upah. Beberapa dari mereka mendatangi pemakaman umum. Setelah itu mereka mengingatkan manusia akan kematian dan perpisahan dengan orang-orang yang dicintai, sehingga membuat para wanita menangis. Ya, mereka sama sekali tidak mengajak orang untuk bersabar menghadapi musibah.
Di sisi lain, iblis melancarkan tipu dayanya kepada para penceramah dan pemberi nasihat yang lurus. Jadi hak tipu-tipu dah, hak betul pun iblis tak tinggal juga. Dia kata macam iblis datang kepada pemberi nasihat yang lurus, ni yang jujur. Hak jujur ni iblis kata apa? Orang sepertimu tidak pantas memberi nasihat ataupun ceramah. Yang layak menasihati adalah orang yang sedar, sehingga iblis membuatnya diam dan tidak mahu memberi nasihat. Iblis hak mari hak betul pula, dia kata saya ni tak layak nak beri nasihat. Akhir sekali hak betul tak bagi nasihat, hak bagi nasihat hak salah. Jadi diamnya orang alim sebenarnya tak boleh. Jangan rasa kita kena jadi orang soleh betul-betul barulah nak bagi nasihat. Jangan. Kita kekurangan, betul kita tahu ada kekurangan, tapi yang kita sampaikan ada ilmu, bukan kerana kekurangan kita. Okey, jadi jujurlah dalam nasihat, tak apa. Tapi jangan sampai kata, oh saya, kalau di saat zaman tak ada orang yang menceritakan kebenaran, maka menjadi kewajipan kepada dia untuk menceritakan kebenaran. Okey, jadi iblis ni dia tipu orang-orang jujur. Dia tahu orang jujur ni zuhud, tak boleh kamu ni, tak payahlah, kamu belum lagi layak untuk bagi nasihat gini. Sehingga di kuliah masjid terisi dengan orang-orang yang tidak layak. Ini termasuk makar iblis. Dia menghalangi perbuatan baik. Iblis pun melancarkan tipu daya dengan menyatakan, sungguh kamu menikmati dan merasa nyaman dengan apa yang kamu kemukakan. Biar jadi nasihatmu tersusupi dengan perasaan riak. Kerana itu mengurus diri sendiri adalah jalan yang lebih selamat. Tujuan iblis tidak lain dan tidak bukan menutup pintu kebaikan. Jadi iblis ni kata tak payahlah bagi nasihat. Kita pun kadang-kadang tak nanti ceramah, tuan-tuan. Puan-puan yang dirahmati Allah, kadang-kadang benda ni tak nanti meja kuliah tak. Kita yang nak bagi nasihat, nak menyampaikan sunnah Nabi ni, iblis kata kamu tak layak lagi nak bagi nasihat. Padahal yang kita, kawan kita di sebelah office tu, mungkin ada yang bergaul antara lelaki dan perempuan tanpa mahram. Kita nak nasihat, iblis berkata, kamu tak layak lagi bagi nasihat, kamu bukan ustazah. Padahal nasihat tu benda baik, bagi tahu je lah. Nak ajak orang baca Quran dan sebagainya, kamu bukan ustazah. Kamu siapa? Oh, tiba-tiba nak bagi ceramah pula dah. Jadi akhir sekali orang yang jujur tidak menyampaikan, orang yang jahat bebas menyebarkan kesesatan mereka. Itulah dia sebahagian daripada talbis iblis. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita berhenti situ dulu. Kita tanda sini. Alhamdulillah hari ni kita sampai ke talbis iblis ni. Hari ni 8 hari bulan 6. Okay. So insya-Allah kita akan sambung talbis iblis terhadap ahli bahasa. Doalah kepada Allah agar kita dipertemukan dengan ilmuwan-ilmuwan yang benar, yang jujur. Saya tahu orang awam kadang-kadang mereka tak ada keahlian nak pilih mana yang betul, mana yang tak betul, tapi kita mintalah petunjuk dari Allah sungguh-sungguh agar Allah takdirkan kita, pertemukan kita dengan para pengkuliah, penceramah, pemberi nasihat, pembimbing yang benar, yang jujur, yang membawa kita kepada petunjuk Allah dan juga Rasul, insya-Allah. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.